Apa itu sistem fertigasi? Sistem fertigasi ialah satu kaedah penanaman di mana pemberian baja yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar mengikut sistem pengairan titis. Di antara kebaikan sistem fertigasi ialah keperluan nutrien tanaman sentiasa tersedia dan pokok dapat mengambil nutrien mengikut jumlah yang diperlukan, dapat mengurangkan penyakit yang disebabkan oleh punca tanah, memudahkan pengurusan dan kawalan rumpai melalui amalan agronomi terkawal, meningkatkan pengeluaran hasil tanaman yang optimum. Peralatan yang diperlukan adalah bekas air, pam aqua, polypipe 16mm, microtube, elbow equal T, straight coupler, end cap, dripper, nipper atau adapter, stopper 16mm, puncher, polybag, coco pit. Berikut adalah cara-cara pemasangan sistem fertigasi. Sediakan bekas air bergantung kepada saiz penanaman. Pasangkan pam aqua di dalam bekas air. Sambungkan pam aqua dengan paip penyambung dengan ketat. Selepas itu, sediakan polypipe dengan ukuran yang sesuai. Sambungkan polypipe dengan paip penyambung dengan menggunakan joiner straight, elbow atau T. Setelah siap disambungkan mengikut kesesuaian, masukkan end cap di penghujung polypipe. Kemudian, tebuk lubang pada polypipe dengan menggunakan puncher pada garisan kuning. Gunakan nipper pada lubang yang telah ditebuk. Setelah itu, sediakan microtube dan potong mengikut kesesuaian. Pasang dripper pada hujung microtube. Tuangkan air ke dalam bekas air sehingga 3/4 penuh. Masukkan baja A dan baja B mengikut panduan sukatan seperti di label botol baja. Kacau sehingga sebati. Sediakan polybag dan masukkan coco pit sehingga 3/4 penuh. Letakkan polybag di tempat yang disediakan. Pindahkan anak pokok ke dalam polybag. Selepas itu, laraskan dripper mengikut titisan air yang sesuai mengikut pembesaran tanaman. Akhir sekali, cucukkan dripper ke media tanaman yang telah tersedia pada jarak 5 hingga 8 cm dari pangkal pokok. Alihkan jarak dripper dari masa ke semasa mengikut pembesaran pokok. Sekian, selamat mencuba. Kaedah penanaman set mini hidroponik sebagai bekas tanaman. Set mini hidroponik ini
merupakan suatu konsep penanaman self-watering yang sangat mudah dan ringkas. Ia menggunakan baja cecair AB sebagai nutrien pokok dan kokopit sebagai media. Di samping binaan yang ringkas, ia juga sangat mudah diselenggara, mempunyai sistem pengairan yang mudah dan setnya yang ringan dan mudah alih. Sebelum memulakan penanaman, mari ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita semestinya perlu mempunyai set mini hidroponik. Set ini mengandungi pasu, palung, botol cecair baja. Pasangkan kerangka set dan palung hingga menjadi satu set mini hidroponik yang lengkap. Apabila set telah tersedia, proses persediaan penanaman dan proses menanam boleh dimulakan. Yang pertama, kita perlu menyediakan kokopit. Buka bungkusan kokopit. Leraikan kokopit tersebut. Rendamkan di dalam bekas berisi air. Biarkan selama beberapa minit untuk kokopit tersebut mengembang. Setelah kokopit mengembang, gaul rata dan ianya telah sedia untuk digunakan. Nisbah bancuhan kokopit dan air adalah baik apabila kokopit dikepal. Tekstur kepalan tidak pecah dan tidak berair bila ditekan. Menyediakan pasu takung. Isikan kokopit yang telah tersedia tadi ke dalam pasu petak mini hidroponik. Penuhkan ruang net di pot di bahagian bawah pasu terlebih dahulu. Kemudian, isi pasu tadi dengan kokopit sehingga hampir penuh. Bancuh baja A dan baja B mengikut panduan sukatan yang tertera, iaitu dengan mencampurkan sebanyak 5 ml setiap baja ke dalam pembancuh berasingan. Isikan air larutan baja tersebut ke dalam palung utama dan ke dalam botol cecair baja sehingga penuh. Kemudian, masukkan botol cecair baja ke dalam lubang botol di palung utama. Masukkan pasu-pasu tersebut yang telah diisi dengan kokopit ke dalam lubang di palung utama. Dan sekarang set telah siap sedia untuk digunakan. Sekian, selamat mencuba. Kaedah penggunaan pasu Nutriport sebagai bekas tanaman. Pasu Nutriport telah menjadi salah satu kaedah penanaman yang popular pada masa kini. Pasu ini juga terdapat dalam pelbagai bentuk dan jenama serta saiz. Kebaikan menggunakannya adalah mudah diselenggara, seperti tidak perlu penyiraman selalu, ringan, mudah untuk diangkat ke mana-mana. Sebelum kita memulakan penanaman,
mari kita ketahui apakah bahan dan peralatan yang diperlukan. Pasu NutriPort terdiri daripada pasu nutrien, pasu media, long pot, rod 5 inci dan level indicator. Seterusnya, kokopit bongkah atau dikenali sebagai sabut kelapa proses, baja A dan baja B, biji benih tanaman mengikut kehendak kita, dan akhir sekali penghalau serangga organik atau biorepellent. Seterusnya, kita ikuti pula bagaimana kaedah menyediakan bekas tanaman sehingga ke peringkat menanam. Yang pertama, kita perlu menyediakan kokopit. Buka bungkusan kokopit, leraikan kokopit tersebut dan rendamkan di dalam bekas berisi air. Biarkan selama beberapa minit untuk kokopit tersebut mengembang. Setelah mengembang, gaul rata dan kokopit telah sedia untuk digunakan. Nisbah bancuhan kokopit dan air adalah baik apabila kokopit dikepal. Tekstur kepalan tidak pecah dan tidak berair bila ditekan. Seterusnya, menyediakan pasu nutrien. Isikan bancuhan baja AB ke dalam pasu nutrien sehingga ke paras lubang kecil. Lubang kecil pada pasu nutrien adalah penanda aras bagi aras air. Nisbah baja AB yang diisi adalah berdasarkan label pada pak baja tersebut. Letakkan pasu media ke dalam pasu NutriPort. Masukkan rod 5 inci ke soket pada pasu media dari bawah dan pulas sedikit. Paras penanda akan naik apabila air baja mencukupi, dan sebaliknya, bila air baja kurang, penanda aras akan tenggelam. Isi kokopit ke pasu media sehingga paras 3/4 penuh. Bagi tanaman sayur daun, isi media separuh sahaja sudah memadai, manakala bagi tanaman berbuah atau tanaman jangka panjang, isi media sehingga hampir penuh. Buatkan lubang menggunakan jari sedalam 0,5 cm. Kemudian, tanamkan anak pokok. Letakkan pasu di tempat sesuai yang mempunyai sumber cahaya matahari yang sederhana. Sekian, selamat mencuba. Kaedah penggunaan planter box sebagai bekas tanaman. Planter box boleh terdiri daripada pelbagai jenama, tetapi biasanya saiz adalah lebih kurang sama. Kebaikan menggunakannya adalah mudah diselenggara, seperti tidak perlu penyiraman selalu, ringan, mudah untuk diangkat ke mana-mana. Okey, sebelum kita memulakan penanaman, mari kita ketahui apakah bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang pertama, set planter box. Seterusnya, tanah campuran organik, baja NPK
15-15-15, baja NPK 12-12-17, baja 888, biji benih tanaman, dan akhir sekali penghalau serangga organik atau biorepellent. Ada 3 kaedah penanaman yang boleh kita lakukan. Pertama, kaedah point atau lubang. Kedua, kaedah tabur terus. Dan ketiga, kaedah transplant, iaitu mengubah. Kita mulakan dengan kaedah yang pertama, iaitu kaedah point. Kaedah ini amat sesuai untuk biji benih bersaiz besar. Isikan planter box dengan tanah campuran organik sehingga paras 3/4 bekas. Ratakan media dan tekan sedikit supaya agak padat. Buatkan lubang secara zigzag menggunakan jari sedalam setengah sentimeter. Masukkan biji benih sebanyak 2 biji selubang. Kemudian, kambus biji benih dan ditekan sedikit dengan jari tangan untuk memadatkannya. Siram benih dengan cermat. Kaedah yang kedua, iaitu kaedah tabur terus. Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang bersaiz kecil. Digalakkan supaya benih digaul dengan pasir atau tanah perui sebelum disemai. Sama seperti kaedah point tadi, kita isikan planter box dengan tanah campuran organik sehingga paras 3/4 bekas. Ratakan media dan tekan sedikit supaya agak padat. Buatkan alur pada media. Taburkan benih secara sama rata ke dalam alur tersebut. Kemudian, kambus biji benih dan ditekan sedikit dengan jari tangan untuk memadatkannya. Siram benih dengan cermat. Okey, kaedah yang ketiga pula, kaedah penanaman secara transplant. Sama seperti kaedah point dan tabur terus tadi, kita isikan planter box dengan tanah campuran organik sehingga paras 3/4 bekas. Ratakan media dan tekan sedikit supaya agak padat. Buatkan lubang menggunakan jari sedalam setengah sentimeter. Kemudian, tanamkan anak pokok. Setelah siap penanaman, letakkan planter box di tempat yang redup tetapi mempunyai cahaya matahari yang mencukupi. Selepas seminggu, kita sembur penghalau serangga, iaitu biorepellent, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Bancuhan adalah mengikut pada label botol. Sekian, selamat mencuba.